Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم قيل وكيف نجدد إيماننا قال أكثر من قول لا إله إلا الله. Alhamdulillah, tuan-tuan yang mulia, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kurniaan dan kasih sayang daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, dengan limpahannya, dengan kurniaannya, dengan kelebihannya, dengan fadilatnya, dengan segala kehebatan, kerahmatan yang ada pada Allah, Allah telah turunkan taufik dan hidayat rahmatnya kepada kita sedikit. Dengan itu alhamdulillah kita dapat menunaikan satu perintah Allah yang sangat besar, yang mana Nabi telah 9 kali turun naik mengambil perintah ini. Dan ini juga adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah solat. Nabi dijemput oleh Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nama-nama masjid yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang saya sendiri pun tak jejak lagi kaki ke sana. Tuan-tuan, wallahu alam, moga kita diberi hidayah, kita diberi peluang, diberi kesempatan oleh Allah untuk menjejakkan kaki ke masjid-masjid yang disebut di dalam Al-Quran. Sudah pasti kelebihannya, Masya Allah. Nabi dibawa oleh malaikat Jibril daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan ke langit, di-mi'rajkan, tadi diisrakan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan oleh Allah untuk mengambil perintah yang begitu besar. Perintah-perintah lain Allah tak jemput pun. Perintah-perintah lain Allah hantar malaikat Jibril turunkan wahyu kepada Nabi. Tapi untuk satu perintah ni,
Itu perintah solat Allah jemput sendiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Isra dan Mi'raj, malam yang begitu beristiwa bagi umat Islam. Peristiwa lah. Malam yang begitu kenangan yang manis. Malam yang berperistiwa bagi umat Islam. Itu peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi diangkat oleh Allah ke langit untuk mengambil perintah ini. Padahal seperti mana kisah yang begitu masyhur. Tuan-tuan semua tahu, Allah berikan perintah solat ini sebanyak 50 waktu pada asalnya. Dan disebutkan dalam hadis ketika mana Nabi dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, Nabi berjumpa dengan macam-macam jenis makhluk Allah. Nabi berjumpa dengan nabi-nabi. Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Nuh, berjumpa dengan Nabi Ibrahim, berjumpa dengan Nabi Musa, berjumpa dengan Nabi Idris, berjumpa dengan nabi-nabi yang lain sebelum sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sampai ke Sidratul Muntaha. Dan begitulah Nabi naik sampai ke arsy, Allah berikan perintah solat sebanyak 50 waktu. Dan Nabi turun nak bawakan perintah solat itu kepada kita, kepada umat Islam. Sebelum Nabi turun, Nabi jumpa Nabi Musa alaihi salam. Wahai Muhammad, apakah hadiah, apakah yang Tuhan kamu berikan kepada kamu? Maka Nabi Muhammad pun cakap, Nabi Muhammad pun bagi tahu kepada Nabi Musa 50 perintah solat, 50 waktu perintah solat. Nabi Musa kata, tak. Demi Allah, ummatuka la tastati', umat kamu tak akan mampu. Umat kamu tak akan mampu untuk menunaikan solat 50 waktu. Naik lagi minta dengan Allah, pergi minta kurang, pergi mohon pada Allah, pergi. Nabi Musa suruh pergi, naik atas minta lagi, Allah bagi kurang 45, turun lagi berapa? 45, naik lagi, turun lagi 40. Begitulah tuan-tuan, turun naik sehinggalah kurang 5 waktu salat. Kurang sampai 5 waktu salat. Turun 5 waktu. Tanya apa? Akhir sekali turun tanya, berapa dapat? 5. Masih lagi Nabi Musa alaihi salam mengatakan kepada Nabi Muhammad, umat kamu tak akan mampu menunaikan solat 5 waktu. Masih lagi. Dan suruh pergi minta lagi. Pergi minta naik lagi tuan-tuan. Dah 9 kali dah, 10 kali dah turun naik. Pergi minta lagi. Minta. Dan Nabi kata, aku dah tak mampu dah. Wa ana astahyi min Allah. Aku malu dengan Allah. Aku malu dengan Allah. Dah 9 kali aku minta kurang dan aku malu dengan Allah. Dan kalau Nabi Muhammad naik minta kurang dengan Allah, Allah nak bagi berapa tuan-tuan? Kalau Nabi Muhammad naik minta dengan Allah kurang, Allah nak bagi berapa? 4. Allah tak suka genap, Allah suka ganjil. Mungkin Allah akan bagi 3. Dan saya percaya kalau turun Nabi Musa bagi tahu kepada Nabi Musa berapa? 3. Nabi Musa akan suruh naik lagi minta kurang dengan Allah. Ya betul, memang peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang begitu hebat, yang begitu agung di kalangan umat Islam dalam sejarah Islam. Tetapi sejauh mana peristiwa tersebut ada di dalam kepala kita? Sejauh mana peristiwa tersebut telah tersemat di dalam jiwa kita? Hari ini bila Nabi dihina, bila Nabi dimaki, Nabi diletakkan di tempat yang tidak sepatutnya, ramai di kalangan umat Islam yang bangun mempertahankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita tak sedar tuan-tuan, sebenarnya kita telah melakukan satu perkara yang telah menjatuhkan air muka Nabi, yang telah menconteng arang ke muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah dengan meninggalkan perintah yang Nabi sendiri malu dengan Allah. Nabi sendiri malu dengan Allah nak minta kurang. Itu perintah solat.
Berapa ramai di kalangan umat Islam pada hari ini tuan-tuan yang mencuaikan perintah ini? Berapa ramai di kalangan umat Nabi pada hari ini yang tidak menunaikan solat, yang malas menunaikan solat, bahkan ada yang menganggap solat ini adalah sunat, tak perlu buat pun. Apa perasaan Nabi? Kita kata kita umat Islam, kita kata kita orang yang beriman, kita kata kita adalah umat Nabi, kita kata kita tahu tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, dan peristiwa ni adalah peristiwa yang begitu masyhur, peristiwa yang begitu hebat, peristiwa yang begitu bersejarah dalam umat Islam. Adakah semua benda tadi itu hanya di mulut ataupun diamalkan dalam kehidupan? Nabi tengok kita tuan-tuan, Nabi lihat kita, Nabi tengok kita, Nabi lihat kita, macam mana umat aku. Dan saya percaya Nabi akan sedih bila tengok umat Islam. Jadi bila umat Islam mula meninggalkan solat tuan-tuan, maka akan jatuhlah kemegahan Islam, akan jatuhlah kekuatan Islam, akan jatuhlah kehebatan Islam. Sebab tu hari ni kita tak peliklah kita tengok Islam itu dihina, Islam itu diremeh-temehkan, Islam itu diperkotak-katikkan, Islam itu direndah-rendahkan, Islam itu diletak di nombor 10. Sedangkan Islam itu innad dina indallahil Islam. Sedangkan Islam itu adalah agama yang dikira di sisi Allah. Sedangkan Islam itu adalah agama yang benar di sisi Allah. Tapi Islam duduk di bawah. Islam duduk di terakhir. Islam duduk di bawah tapak kaki tuan-tuan, dipijak-pijak. Tak hairanlah kerana orang Islam sendiri yang telah menjatuhkan agama Islam dengan meninggalkan salat. As-salatu imaduddin, Nabi kata, faman aqamaha faqad aqama ad-din, faman tarakaha faqad hadama ad-din. Jelas sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan ramai lagi ulama-ulama yang lain yang meriwayatkan hadis ini daripada sanad yang begitu jelas, daripada sanad yang begitu sahih sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Salat itu adalah tiang, adalah asas kepada agama. Faman aqamaha faqad aqama ad-din. Siapa yang mendirikan salat, maka dia mendirikan agama. Waman tarakaha, siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah faqad hadamaddin, dia telah meruntuhkan agama. Telah. Jadi kalau kita buat perkiraan tuan-tuan, berapa ramai hari ini umat Islam yang meninggalkan salat? Jadi siapa yang nak bawa mereka kepada agama? Siapa yang nak bawa mereka kepada salat? Siapa tuan-tuan? Hari ini ramai umat Islam makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin bertambah tahun 2022, 2023, 2024. Umat makin jauh daripada perintah Allah. Umat makin jauh daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat makin jauh daripada agama. Umat makin tak kenal agama. Umat makin jauh, makin jauh tuan-tuan. Siapa yang nak bawa mereka kepada agama? Siapa yang nak bawa mereka kepada solat? Siapa yang nak bawa mereka kepada masjid? Sebab tu Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzi, sesungguhnya orang, sesungguhnya orang yang mengucapkan, orang yang mengatakan, orang yang sentiasa mengucapkan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Thumma istaqamu, kemudian dia beristiqamah dalam mengucapkan perkataan tersebut. Jadi ulama bagi tahu apa makna Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Makna Tuhan kami adalah Allah jelas sekali dengan menunaikan segala perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang menunaikan
perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka istaqamu, summa istaqamu, kemudian mereka beristiqamah dalam menunaikan. Apa kelebihan yang Allah akan bagi pada orang yang jaga agama Allah? Apa kelebihan yang Allah akan bagi pada orang yang sentiasa menjaga perintah Allah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun pada mereka. Malaikat, Allah akan hantar malaikat tutup selubung mereka. Dan malaikat akan kata apa pada mereka? Alla takhafu, kamu jangan takut. Wala tahzanu, dan kamu jangan risau. Jadi apa kita nak takut, tuan-tuan? Kita nak taat perintah Allah, kenapa kita nak takut? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah dah turunkan malaikat. Allah akan turunkan malaikat. Dan malaikat akan cakap, la takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan risau. Kami ada bersama kamu. Kami duduk sebelah kamu. Ini kalau Allah buka hijab. Kita ni hijab ada antara kita dengan dunia malaikat, antara kita dengan alam malakut. Ada 70,000 hijab. Hanya orang yang terpilih je Allah buka basirah. Allah buka pandangan mata hati. Kalau Allah buka, dia akan nampak. Tapi kita tak nampak lah. Kalau Allah buka, kita nampak malaikat, kita nampak jin, habislah. La takhafu wa la tahzan. Jangan takut, jangan risau. Buat je perintah Allah. Tunaikan perintah Allah. Tunaikan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami akan backup kamu. Kami akan jadi bodyguard kamu. Ya Allah yang buat keputusan untuk turunkan malaikat. Dan malaikat tu akan cakap macam ni pada kita. Kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang Rabbuna Allah. Orang yang sentiasa mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Tu Nabi kata kepada sahabat, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kamu. Qila, sahabat tanya, wa kaifa nujaddidu imanana, macam mana kami nak memperbaharui iman kami? Nabi kata, aktsiru min qawli la ilaha illallah, perbanyakkan percakapan kalimah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah yang melakukan segala-galanya. Allah yang buat segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wama baina. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma. Ta'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Allah yang menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi, lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah sebut, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahul ladzi khalaqa sab'a sama, Allah yang menciptakan 7 petala langit, wa minal ardi mithlahunna, dan bumi, 7 petala bumi. Yatanazzalul amru bainahunna, Allah yang turunkan segala perkara yang berlaku di antara langit dan bumi. Allah yang buat. Allah yang susun. Allah yang mentadbir segala-galanya. Allah yang buat segala-galanya. Kita nafikan makhluk, isbatkan Allah. Nafikan kekuatan kita, isbatkan kekuatan Allah. Nafikan kebolehan kita, isbatkan kebolehan Allah. Nafikan kemahiran kita, isbatkan kemahiran Allah. Nafikan apa yang kita buat, isbatkan apa yang Allah buat. Dan kita tak ada apa-apa, tuan-tuan. Wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah yang maha kaya, kamulah yang fakir.
Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, Allah kata ya ayyuhan nas. Dalam ayat ni Allah tak guna ya ayyuhalladzina amanu. Allah guna ya ayyuhan nas. Wahai manusia, antumul fuqara, kamu semua ni fakir. Apa definisi orang fakir, tuan-tuan? Kalau kita belajar fiqh, kalau kita dalam bab zakat, apa definisi orang fakir dan miskin? Di antara salah satu daripada golongan yang 8 asnaf yang berhak terima zakat, antaranya ialah fakir dan miskin. Apa definisi dia? Orang miskin, dia contohlah, ni ulama buat contoh. Satu hari dia perlukan pakai RM10. Dia perlu pakai RM10, tetapi dia ada bawah daripada RM10. Maka dia ni miskin. Dia berhak terima zakat. Contoh, dia nak pakai RM10, dia ada RM9, dia ada RM8, dia ada RM7, dia ada RM6, dia miskin. Kalau dia ada RM10, dia tak dikira miskin. Dia tidak berhak terima zakat. Tapi kalau dia ada RM9, dia berhak terima zakat. Kalau dia ada RM8, kalau dia ada RM7, kalau dia ada RM6, dia berhak terima zakat. Maka dia ni orang miskin. Ada lagi yang lagi teruk lagi daripada orang miskin, yang lagi bawah lagi daripada miskin, itu fakir. Fakir ni apa, tuan-tuan? Dia nak pakai RM10, tetapi dia ada separuh daripada RM10. Maknanya dia ada RM5, dia ada RM4, dia ada RM3, dia ada RM2, dia ada RM1, dia tak ada duit langsung. Maka dia ni fakir. Kalau dia ada RM6, dia miskin, dia bukan fakir. Tapi berhak lagi lah terima zakat. Dan Allah kata, Allah tak guna ya ayyuhan nas antumul miskin. Allah guna yang paling rendah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara. Kamu semua ni fakir. Tak ada apa-apa. Hari ni kalau kita pegang duit, walaupun kita ada RM5, dapat apa duit dengan duit RM5, tuan-tuan? Kalau dalam dompet kita sekarang ni ada duit RM5 je, kita dapat apa dengan duit RM5? Anak isteri lagi, kita lagi. Nak isi minyak motor pun tak dapat. Nak makan pagi saja pun tak dapat. Tengah hari nak makan apa? Dan Allah gelar kita ni, itulah kamu. Antumul fuqara. Kamu semua ni fakir, berhajat sepenuhnya kepada Allah. Dan Allah yang cipta segala-galanya. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu. Allah buat semua benda tu. Allah cipta 7 betala langit, Allah cipta 7 betala bumi, dan Allah cipta semua benda yang ada di antara keduanya. Allah buat semua benda ni. Allah nak buat apa? Kenapa Allah buat semua benda ni? Lita'lamu, supaya kamu tahu. Supaya kamu semua tahu, Allah kata. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah buat semua benda ni. Allah buat langit, Allah buat bumi, Allah buat semua benda yang berlaku atas muka bumi ini. Lita'lamu, supaya Allah nak bagi tahu kepada kita, dan Allah nak kita tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala Maha berkuasa ke atas setiap sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan Allah nak bagi tahu bahawasanya ilmu Allah Ta'ala itu meliputi segala-galanya. Tak ada satu pun yang terlepas daripada ilmu Allah. Allah hebat, tuan-tuan. Ini dah maksud Rabbuna Allah. Rabbuna Allah. Tuhan kami adalah Allah. Benda ni lah saya dan tuan-tuan semua nak kena cakap hari-hari. Nak buang makhluk dalam diri kita dan masukkan Allah. Dan bawa, kalau kita kembali kepada Allah, bawa iman yang ada campur baur dengan makhluk, na'udzubillah, minta lindung daripada Allah. Allah tak terima. Kalau kita belajar tauhid, tuan-tuan, Allah nak iman kita ni 100%, 100%, 99 pun Allah tak terima. Allah tak nak iman kita ni berada di tahap jahil. Allah tak nak iman kita ini berada di tahap wahab. Allah tak nak juga iman kita ini berada di tahap syak.
Allah tak nak juga iman kita ini berada di tahap zon. Jahil kosong, waham 1 hingga 49, syak 50, zon daripada 51 sampai 99. Daripada 99 sampai 1 sampai kosong, Allah tak terima. Langsung Allah tak terima. Kita ada 99 Allah, 1 je makhluk. Ada sikit je hujung makhluk pun Allah tak terima. Allah nak iman kita ni 100%. Macam Nabi kata, sahabat iman dah sempurna dah. Nabi kata, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kamu. Wa kaifa nujaddidu imanana, macam mana nak memperbaharui iman kami? Nabi kata, akthiru min qawli la ilaha illallah, perbanyakkan percakapan kalimah la ilaha illallah. Bukan zikir la ilaha illallah, dah. Menafikan masbuk, menafikan makhluk, isbatkan Allah Subhanahu wa taala. Separuh daripada Al-Quran Allah cerita tentang kebesaran dia, tuan-tuan. Separuh daripada ayat Al-Quran, 3000 ayat Al-Quran Allah cerita tentang kehebatan Allah. Allah cerita tentang bagaimana Allah buat kita. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Thumma khalaqna an-nutfah, kami yang menciptakan air mani. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan, kami yang menciptakan daripada setitik air mani kepada seketul darah. Fa khalaqna al-'alaqata mudghatan, kami yang ubah daripada seketul darah kepada seketul daging. Fa khalaqna al-mudghata 'idhama fa kasawna al-'idhama lahma, daripada daging tadi itu kami letak tulang. Fakasawna al-'idhama lahma, kami sadut pula tulang tu dengan daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami tiupkan ruh. Allah cerita semua. Tuan-tuan nak baca Al-Quran dengan tadabbur, tuan-tuan bacalah. Datangkan kebesaran Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah, kerahiman Allah dalam diri kita. Baca Al-Quran dengan tadabbur. Allah cerita tentang kebesaran Allah. Jadi bila kita bawa perkara ni dalam kehidupan kita, tuan-tuan, Allah akan turunkan malaikat. Dan malaikat akan cakap apa? Kamu jangan takut, kamu jangan risau. Apa lagi kelebihan Allah akan bagi? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Dan bergembiralah kamu dengan syurga. Masya-Allah. Syurga ni, tuan-tuan, Allah akan bagi. Syurga ni, bau syurga. Kita dapat bau syurga ni daripada jarak 500 tahun perjalanan. Seperti mana Allah cakap, Nabi bagi tahu, bukan Allah, minta maaf. Nabi bagi tahu bahang api neraka dapat dirasai daripada jarak 500 tahun perjalanan. Begitulah juga bau syurga akan dapat dirasai daripada jarak 500 tahun perjalanan. Jadi hari ini kalau kita jalan, kita hidup tak sampai 100 tahun pun. Hidup pun tak sampai 100 tahun. 60-70 tahun je. Macam mana kita punya jarak perjalanan kita 500 tahun. Jauh mana? Daripada situ kita dah dapat rasa bahang api neraka. Daripada situ kita dah dapat bau syurga Allah. Berita gembira. Daripada situ kita dapat bau dah syurga. Tapi orang yang dalam hatinya ada sifat takabur, tak nak taat perintah Allah, tak nak taat sunnah Nabi, berat nak tundukkan kepala rukuk, berat nak tundukkan kepala sujud kepada perintah Allah, sujud kepada Allah. Orang yang macam ni Allah kata bau syurga pun tak dapat. Kalau bau syurga pun tak dapat, tuan-tuan, maknanya dia dengan syurga macam mana? Kalau bau syurga tak dapat, maknanya bahang api neraka dia akan dapat rasa. Jauh daripada syurga, dekat dengan neraka.
Dua je dekat akhirat itu. Tempat kita, syurga ataupun neraka. Kalau kita masuk syurga, kita akan terselamat daripada api neraka. Kalau kita masuk neraka, kita akan terhindar daripada syurga. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Macam mana nak jauhkan diri daripada api neraka? Allah sebut dalam Al-Quran. Allah ajar kita. Wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum, adakah kamu ingin aku tunjukkan kepada kamu ala tijarah, satu perniagaan tunjikum min azabin alim. Perniagaan yang akan menyelamatkan kamu daripada azab api neraka. Apa perniagaannya? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Perniagaan yang akan menyelamatkan kita daripada azab api neraka, Allah kata apa? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Wa rasulihi, beriman kepada Rasul. Itu je modal kita. Taat perintah Allah, ikut cara Nabi. Beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu yang lebih baik bagi kamu. Allah sebut yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Macam mana cara yang Allah kata perniagaan yang akan menyelamatkan kamu daripada azab api neraka? Syaratnya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Taat perintah Allah, taat perintah Nabi. Taat perintah Allah, ikut cara Nabi, berjaya dunia dan akhirat. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang mentaati Allah, siapa yang mentaati Rasul, dia akan mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Itu sifir Allah, itu sistem Allah, itu hukum Allah yang Allah telah tetap daripada zaman Nabi Adam sampailah kiamat. Tak akan berubah walaupun sedikit. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Pertama sekali Allah akan ampunkan dosa kita. Yaghfir lakum min dhunubikum. Bila kita mentaati perintah Allah, mentaati sunnah Rasulullah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, pertama sekali kita akan dapat apa? Yaghfir lakum min dhunubikum. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Dosa akan bawa kita kepada neraka. Pahala akan bawa kita kepada syurga. Sekarang ni kita tak ada dosa dah, tuan-tuan. Allah dah ampunkan dosa kita. Tak ada dah benda dekat kita ni, tak ada dah benda yang membawa kita kepada neraka Allah. Itulah yang dikatakan terselamat daripada azab api neraka. Bila kita beriman kepada Allah, bila kita beriman kepada Rasulullah, Allah akan, pertama sekali Allah akan ampunkan dosa kita. Yaghfir lakum min dhunubikum. Allah akan ampunkan dosa kita. Bila kita jaga sembahyang, kita taat perintah Allah, kita ikut sunnah Nabi, jaga sembahyang dekat masjid, pertama sekali Allah akan ampunkan dosa kita. Wallahi tallahi billahi, ini Allah yang cakap. Dzalikal kitab la raiba fih. Itulah kitab yang tak ada keraguan. Betul ke ustaz? Kalau tanya betul ke tak betul, maknanya tak yakinlah. Yaghfir lakum min dhunubikum. Pertama sekali Allah akan ampunkan dosa kita. Dekat kita ni dah tak ada dah benda yang membawa kita kepada neraka Allah. Tak ada, dosa tak ada, tinggal pahala. Pahala akan bawa kita ke dalam syurga. Jadi bukan pahala kita lah, rahmat Allah. Bila kita buat kebaikan, kita menarik rahmat Allah. Dan Allah akan wa yudkhilkum, dan Allah akan masukkan kamu ke dalam syurga. Ya Allah tak cakap jannatun, tuan-tuan. Kalau belajar bahasa Arab, Allah tak kata jannatun. Allah tak kata satu syurga. Allah akan masukkan kamu ke dalam jannatin, syurga-syurga. Inilah wa abshiru bil jannah. Inilah yang malaikat cakap. Bila kita taat perintah Allah, kita beriman kepada Allah, Allah akan hantar malaikat. Malaikat akan cakap, jangan takut, jangan risau, dan bergembiralah kamu dengan syurga. Inilah syurga. Yudkhilkum jannatin
Allah akan masukkan kamu ke dalam syurga-syurga. Betul lah sabdaan Nabi, siapa yang kembali kepada Allah bawa iman yang tulen 100%, Allah akan bagi syurga 10 kali ganda dunia. Kembali pada Allah, bawa iman yang tulen, bawa iman yang 100% beriman kepada Allah, Allah akan bagi syurga 10 kali ganda dunia, tuan-tuan. Kuantan pun tak habis pusing lagi. Kuantan pun ada lagi jalan yang kita tak tahu. Ada jalan kat sini rupanya. Bukan kata Kuantan ke Padang ni pun lah, ada lagi jalan yang tak tahu. Tak sempat habis pusing lagi. Tapi orang yang beriman 10 kali ganda syurga, 10 kali ganda dunia dia punya syurga. Dan bukan satu, Allah, jannatin, syurga. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya. Dan Allah tak kata nahrun, Allah tak kata satu sungai, Allah kata mengalir sungai-sungai. Sungai apa? Sungai arak, sungai susu, sungai madu. Kita hari ni nak ambil madu, kena panjat pokok. Nak minum arak tak boleh. Nak minum susu yang fresh kena perah. Tak boleh, bayar. Tapi dekat syurga Allah bagi sungai-sungai yang mengalir di bawah syurga-syurga. Syurga ni tuan-tuan di satu tempat yang besar. Dia macam lembah. Lembah neraka, lembah syurga. Tempat yang besar. Dan Allah akan berikan wa masakin thayyibah. Daripada dalam syurga tu Allah akan bina masakin, mahligai. Dan Allah tak kata maskanun, Allah tak kata satu mahligai, Allah kata mahligai. Dan dalam Arab, dalam bahasa Arab sekurang-kurang banyak 3 syurga lah. 3 syurga, sekurang-kurang syurga. Satu syurga 10 kali ganda dunia. Kita ada 3 syurga. 3 sungai, 3 mahligai. Satu mahligai, tuan-tuan, satu mahligai, ini hadis bagi tahu. Satu mahligai ada 70 bilik. Satu bilik ada 70 katil. Satu katil ada 70 orang bidadari. Tuan-tuan kira sendirilah berapa yang Allah akan bagi. Inilah kelebihan, inilah kejayaan, inilah berita gembira kepada mereka yang beriman kepada Allah. Kepada mereka, inilah perniagaan yang menyelamatkan kita daripada api neraka dan masukkan kita ke dalam syurga Allah. Dan Allah sebut akhir sekali, tayyibatan fi jannati 'adn, dzalikal fawzul 'azim. Inilah kejayaan yang besar bagi mereka yang beriman kepada Allah. Modal dia beriman je, tuan-tuan. Kalau kita bisnes mesti ada modal. Modal dia beriman je. Sepanjang kita hidup ni beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, Allah akan bagi. Dan malaikat sebut lagi, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nahnu awliya'ukum, kami ni akan menjadi penjaga-penjaga kamu. Kamu jangan risaulah. Kamu jangan risau. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah, malaikat akan jaga dia. Fil hayatid dunya wa fil akhirah, dekat dunia dan dekat akhirat malaikat akan jadi bodyguard. Dekat mana? Dekat dunia, dekat akhirat pun malaikat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, Allah sebut. Dan bagi kamu apa saja yang kamu inginkan. Dekat mana? Dekat dunia, dekat akhirat, Allah akan bagi. Siapa kita punya bodyguard, tuan-tuan? Malaikat. Kita nak apa, malaikat akan bagi. Apa yang kamu minta, kamu akan dapat. Bukan kata dekat dunia, bukan kata dekat akhirat. Dekat akhirat itu confirm dah. Dekat dunia pun Allah boleh bagi. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, betul-betul beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul-betul capai ke tahap iman yang sebenar-benar iman, Allah akan bagi benda ni. Nuzulam min ghafurir rahim. Kenapa Allah bagi? Inilah penghormatan, kemuliaan, kehebatan yang Allah akan berikan
kepada orang yang beriman kepada Allah. Tuan, nanti bila Dajjal turun nanti, iman lah yang akan menyelamatkan kita. Iman dan amal. Ada orang yang buat persiapan kan? Persiapan tanam padi, tanam pokok, simpan beras, simpan air, macam-macam lah dia buat persiapan. Persiapan tu kalau berlaku krisis makanan, kita bolehlah guna persiapan tu. Tapi kalau Dajjal turun nanti tuan-tuan, Dajjal lalu kat mana, bumi pun semua akan kering. Wahai langit, turunkan air. Wahai bumi, tumbuhkan tumbuhan. Dajjal boleh buat. Kalau setakat nak hilangkan beras dalam simpanan kita, Dajjal boleh buat. Pada ketika itu, apa yang membantu kita? Iman dan amal. Dan Allah nak uji iman kita lah. Pada hari itu Allah nak uji iman kita. Iman kita ni iman yang betul-betul ke? Emas tulen ke? Emas Korea? Kita nak check lah. Kalau emas tulen saya nak beli. Kalau emas Korea buat apa saya beli? Kalau saya beli pun saya beli dengan harga yang murah lah. Macam tu lah Allah nak check iman kita. Iman ni betul-betul tulen ke? Iman yang ada campur bau. Takutlah tuan-tuan, bila Dajjal turun nanti, iman kita tak kuat. Akhir sekali kita akan ikut Dajjal. Nauzubillahi min zalik. Bila Dajjal turun, wallahu alam, tapi tanda-tanda tu dah ada. Tanda-tanda tu dah sangat-sangat dekat. Minta-mintalah Allah matikan kita sebelum turunnya Dajjal. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Taala melindungi saya dan tuan-tuan semua. Semoga Allah Taala bagi taufik kepada saya, terutamanya yang bercakap di hadapan ini, dapat mengamalkan apa yang saya cakap, dapat disampaikan insya-Allah. Jadi apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk kerana kelemahan saya, minta maaf, minta ampun. Tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.